Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah bagi tahu Presiden PAS, Tok Guru Abdul Hadi Awang, kalau mereka tidak puas hati dengan tindakan Sultan atau titah Sultan, pergi komplain dengan Sultan. Jangan komplain kepada kerajaan. Sebab kalau gambaran lah yang Anwar nak beri, kita kena ikut apa saja cakap Sultan. Kita tak boleh question, tak boleh soal atau nafi titah Sultan. Kalau Sultan suruh buat, kita buat. Kalau tak puas hati, pergi jumpa Sultan. Komplain dengan Sultan. Jangan komplain dengan kerajaan. Itu message Anwar Ibrahim kepada Abdul Hadi Awang. Anwar ni short memory. Dulu, masa PKR nak lantik Dr. Wan Azizah, bini Anwar tu, untuk jadi Menteri Besar Selangor, dan apabila Sultan tak setuju, Sultan Selangor tak perkenan, dia suruh rakyat bangun lawan Sultan. Dia kata kita kena tentang Sultan. Sebab PKR nak bini Anwar Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Kalau Sultan Selangor tak setuju, tak boleh terima Wan Azizah, maka kita lawan Sultan. Kita kena oppose the Sultan. Apabila PAS tak setuju, PAS terimalah apa yang Sultan nak. Kalau Sultan titah Azmin Ali Menteri Besar, maka PAS akan terima Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor. Kalau ini kehendak Sultan, maka dia orang marah, dia tendang PAS keluar dari pakatan. PAS telah ditendang keluar dari pakatan oleh kerana PAS tak setuju lawan Sultan. Tak setuju tentang Sultan. Akhirnya mereka tendang PAS keluar, mereka tutup Pakatan Rakyat, buka Pakatan Harapan dan bawa amanah masuk sebagai pengganti kepada PAS. Parti Islam yang baru yang mengganti PAS kononnya. So masa tu tak sampai 10 tahun dulu mereka lawan Sultan. Dan mereka ambil tindakan terhadap orang yang tak setuju lawan Sultan. PAS misalnya, yang ditendang keluar dari pakatan oleh kerana tak setuju lawan Sultan. Hari ini Anwar kata kita jangan lawan Sultan, kita ikut apa Sultan nak. Kalau PAS tak puas hati atau Hadi Awang tak puas hati, pergi jumpa Sultan, komplain kepada Sultan. So dia orang ni, dia guna nama Sultan apabila menguntungkan mereka, mereka sokong apa Sultan cakap. Kalau merugikan mereka, mereka tentang. Mereka tolak apa yang Sultan nak. Ini dia orang ni. Sama macam bentuk kononnya kerajaan perpaduan. Mereka kata ini apa yang Sultan nak. Iaitu Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Oleh kerana Sultan nak, kita mesti ikut. Terpaksa ikut. Dan apabila PAS dan Bersatu tak setuju, dan tak setuju oleh kerana prinsip dan dasar, iaitu Ahmad Zaid Hamidi telah kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Dan mereka kata kalau PAS masih dengan Bersatu, maka PAS dianggap sebagai musuh. Sebab Bersatu ni musuh UMNO. So kalau PAS tak mau lawan Bersatu atau PAS nak berkawan dengan Bersatu, maka PAS pun dianggap sebagai musuh juga. So oleh kerana mereka telah ikhtiar, mereka telah declare yang PAS dan Bersatu ni musuh kita, macam mana you jemput dia menyertai kerajaan? Of course dia kata tak boleh lah, sebab you kata kita musuh. You tidak kata kita kawan, tapi you nak kita join kerajaan sebagai musuh. Tak logik. You declare us the enemy and you jemput kita masuk kerajaan bila kita tak mau masuk kerajaan sebab you sudah declare kita ni musuh, you marah pula. Ini sama macam katalah Iran dan Iraq ni. Dia kata Israel ni musuh kita.
Israel ni musuh Islam, musuh negara-negara Islam. Kita kena hancurkan Israel. Lepas tu dia buat pula satu persatuan, persatuan negara-negara Timur Tengah misalan. Dia jemput Israel masuk. Israel tak maulah. Dia kata sebab you dah you sudah declare kita musuh, you declare you akan hancurkan kita. Lepas tu you ajak kita masuk persatuan negara-negara Timur Tengah. Of course kita tak mau. Lepas tu you marah Israel, you kutuk. Apa benda ni? Israel ni. Dia tak mau join kita dalam satu gabungan negara-negara Timur Tengah. So you kata macam-macam perkara buruk terhadap Israel. Sebab apa? Sebab mereka tak mau join you dalam satu gabungan. Kan ke bodoh punya cerita ni? Kalau Israel ni musuh lah. Sebab apa you nak suruh dia join you punya gabungan? Bila dia tak mau join, you marah pula dengan dia. Ini something very wrong lah. Jadi pakatan ni, termasuk barisan ni, dia declare perikatan ataupun PAS dengan Bersatu ni musuh. Tapi you nak dia join government. Bila dia tak mau join government, you maki hamun. You cakap macam-macam benda buruk. So sekarang ni isu Sultan. You kata, oh Sultan ni titah macam ni. Kita kena ikut. Sultan kata, kita tak boleh berpolitik di dalam masjid. Kita orang politik tak boleh bercakap ataupun beri kutubah ataupun berceramah ataupun apa mereka kata gunakan masjid untuk politik. Dah kalau kita tak guna masjid untuk politik, kita nak guna apa? Masa Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad dulu, dia masjid ni untuk semayang saja ke? Lepas tu lain pada semayang, kita jangan cakap dalam masjid, kita cakap dalam jamban. Nabi Muhammad apa? Guna jamban untuk berceramah politik. Of course dalam masjid. Masjid ni, dia macam sekarang ni kita panggil balai raya lah. Kalau di kampung ni, town hall. Di England ni pun ada town hall atau balai raya. So, town hall, balai raya dan masa dulu masjid diguna untuk rakyat berkumpul. Bukan saja untuk semayang. Kalau semayang tu hanya 5 kali sehari, tak sampai 1 jam untuk ibadat. Lagi 23 jam tu diguna untuk isu-isu kepentingan rakyat, isu-isu kepentingan negara. Termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan juga masalah politik. Oleh kerana di dalam Islam, politik ialah sebahagian dari Islam. Nabi Muhammad dulu, dia apa? Ustaz ke? Nabi Muhammad tu tok guru agama ke? Nabi Muhammad pemimpin negara. He is the ruler, the leader of the nation of Islam, Darul Islam. Sebagai pemimpin Darul Islam, dia menyampaikan dia punya message dan apa-apa yang perlu disampaikan kepada rakyat di dalam masjid. So masjid is used masa dulu tempat ibadat, tempat menyampaikan message ataupun berita kepada rakyat, tempat rakyat berkumpul untuk nak bahas atau bincang masalah dihadapi oleh rakyat atau masalah negara sebi-sebi selain daripada mengguna untuk ibadat. So it's been, boleh dikatakan the practice atau amalan masjid ni diguna untuk perbincangan, untuk berdebat, untuk sampaikan message dan apa-apa lagi yang penting dibincang, dibahas atau disampaikan kepada rakyat yang melibatkan bukan saja isu agama, isu politik, isu keselamatan negara, juga isu the welfare of the rakyat. Ini semua dibincang dalam masjid. So nak katakan masjid ni you pergi 5 kali sehari semayang, lepas you semayang you get out. Kalau you nak bincang lain pada semayang, tak boleh bincang dalam masjid. So kalau you masuk dalam masjid tu, you nak tanya khabar ni, kawan you dalam masjid ni, bini you macam mana? Okey dah ke? Hari tu dengar sakit, tak boleh.
Awak cuma cakap ni, kita ni semayang, habis semayang, we get out. Kalau kita nak bincang isu-isu selain dari semayang, maka kita pergi masuk jamban. Kita discuss dalam jamban. Ini diorang ni tak boleh. And kita kena faham, sultan-sultan ni dinasihat oleh mufti. Mufti yang nasihat sultan, apa sepatut buat, apa yang dibolehkan, apa yang tak boleh. Jadi mufti ni pun bukan semua betul. Ada tak mufti ni yang otak tak betul? Mereka juga main politik mufti ni. Ada yang mufti sokong pembangkang, ada yang mufti sokong kerajaan. Jadi mereka nasihat sultan ni berdasar kepada politik. Kalau dia sokong kerajaan, dia akan nasihat sultan lah. Isu-isu yang menguntungkan kerajaan, yang akan boleh dikatakan negatif untuk pembangkang. So kalau mufti tak reti nak nasihat sultan secara betul, lebih baik kita tutup pejabat mufti itu. It serves no purpose. Kalau mufti ni dia nak pilih bulu, dia nak sokong kerajaan ke, nak sokong pembangkang ke, mufti ni juga main politik. Dengan beri sultan ni nasihat tak betul, maka kita boleh save banyak duit. Kita buang semua mufti tu, duit diguna untuk bantu rakyat yang susah. Sia-sia kita ada mufti yang kelirukan sultan, yang hasut sultan, yang beri sultan nasihat tak betul. Dan mereka kata, oh kita ni kena ikut cakap sultan. Kalau sultan kata kena bentuk kerajaan perpaduan, maka wajib kita bentuk kerajaan perpaduan. Sebab ini sultan yang nak. Sultan suruh PAS dengan Bersatu join kerajaan. Kalau sultan dan kalau PAS dan Bersatu tak mau join kerajaan, maka PAS dan Bersatu ni boleh dikatakan derhaka kepada sultan. Tak. Kalau sultan suruh kita buat benda yang tak betul, kita tak boleh buat. Kita tak perlu ikut. Saya beri satu contoh. Banyaklah ada contoh, tapi saya beri satu contoh. Ada satu sultan dulu, dia suka bini orang. Bila dia ternampak bini orang tu, dia suruh lelaki, cerai bini awak pasal saya nak. Ini tabiat sultan ni, tak tahu. Dia suka sangat bini orang, dia suruh lelaki tu cerai. Bila lelaki tak mau cerai, dia torture tau. Dia seksa orang tu, sampai orang tu cerai bini dia. Akhirnya sultan tu dibuang. Sultan tu disingkir dari tahta dan diganti dengan sultan lain. Ramai orang tak tahu cerita ni. Orang lama ni, orang zaman Merdeka misalnya, dia orang tahu ni cerita ni. Sebab cerita ni pun krisis tentang hak sultan ni pun ada masuk surat khabar, tapi orang tak sedar. Berita yang masuk surat khabar tentang isu sultan ni, orang tak sedar, orang tak tahu apa dia sebenar cerita. So that is the story. Sultan yang zalim, sultan yang suka bini orang, yang seksa laki suruh cerai bini dia, akhirnya disingkir, diganti dengan sultan lain. So kita tidak semesti ikut titah sultan kalau titah tu mengarut. Ada satu lagi sultan. Ini saya boleh sebut sultan. Sultan Musa Selangor. Ini pasal boleh dikatakan atuk saya lah. Atuk saya, jadi saya boleh cerita. Sultan Musa Selangor tu disekat dari naik tahta. Sebab apa? Sebab dia anti-British. Dia anti-British atau dia anti-kerajaan. Sama macam saya ni. Saya ni anti-kerajaan sebab darah tok nenek saya ni ada dalam badan saya ni. Jadi Sultan Musa semasa tu Raja Muda Musa. Orang yang duduk Kampung Baru tahulah Jalan Raja Muda Musa. Ada pernah dengar tak Jalan Raja Muda Musa? Itu orang dia. Dekat Padang Bola sana tu. Dan Raja Muda Musa ni disekat dari naik tahta, dari menjadi sultan oleh kerana dia anti-British. British masa tu kerajaan, belum merdeka. Sebelum Perang Dunia Kedua, in fact. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum merdeka, kerajaan ialah British Malaya masa tu. Dan oleh kerana dia anti kerajaan, dia disekat dari jadi sultan. Apabila Jepun memerintah, oleh kerana Jepun ni mengakui yang Raja Muda Musa ni
sepatut menjadi sultan, dia boleh dianggap sebagai sultan yang sah, maka Raja Muda Musa diangkat jadi Sultan Musa Riauddin Shah. Dan Sultan Musa ni, masa Perang Dunia Kedua tu, tahun 41 hingga 45, 4 tahun tu, masa pemerintahan Jepun, zaman Perang Dunia Kedua, dia menjadi Sultan Selangor, Sultan Musa Riauddin Shah. Apabila British kembali memerintah semula, Ogos tahun 45, apabila Jepun surrender selepas peristiwa atom bomb di Hiroshima dan Nagasaki, 2 minggu selepas tu, selepas Jepun surrender, British balik 2 minggu kemudian, dan Sultan Musa dibuang, disingkir. Walaupun kalau ikut adat istiadat, adat istiadat Melayu, adat istiadat kerajaan kerajaan Selangor, Sultan Musa tu sah, legitimate, sebab telah was crowned, telah ditabal sebagai Sultan Selangor yang halal. British buang. Tindakan British membuang Sultan Musa tu haram, tak halal. Tapi mereka buang dan ganti dengan sultan lain. Jadi sultan ni, dia dianggap sebagai rakyat walaupun dia sultan, dan dia kena patuhi undang-undang yang semua rakyat. Sebab tu tahun 90-an, Tun Dr. Mahathir Mohamad, masa tu dia masih Perdana Menteri, dia tubuhkan satu mahkamah khas, special court. Special court ni atau mahkamah khas untuk membicarakan mana-mana sultan yang melakukan jenayah. Kalau sultan tersebut melakukan jenayah, maka sultan tu boleh diseret di hadapan mahkamah dan dibicarakan, dan sekira sultan tu didapati bersalah, boleh dihukum. Tapi bukan mahkamah biasa, mahkamah khas untuk bicara dan hukumkan sultan. Sebab apa Mahathir tubuhkan mahkamah khas untuk berbicarakan dan hukum sultan? Sekiranya sultan tidak boleh di-charge, tidak boleh dibicara, dan tidak boleh dihukum. Bermaknanya sultan pun boleh diseret di depan mahkamah, boleh dibicarakan sekira mereka melakukan sesuatu kesalahan atau jenayah, dan boleh dihukum sekira didapati bersalah. Bermaknanya whatever sultan cakap, apa yang sultan cakap ni bukanlah 100% kita kena ikut. Di mana tak betul, kita boleh charge dia dalam mahkamah. Ini tahun 90. Sampai hari ini, mahkamah khas tu masih ada. Kerajaan Pakatan Harapan tak hapuskan mahkamah khas. Still there, mahkamah khas. Bermaknanya, even Kerajaan Pakatan Harapan mempertahankan mahkamah khas untuk membicarakan sultan yang buat tak betul. So, what is the message? The message is not everything yang sultan buat ni betul. Not everything yang sultan titah ni perlu kita ikut. Dan sekira sultan ni melakukan kesalahan, bukan saja boleh disingkir macam masa-masa dulu. Beberapa sultan telah disingkir. Saya tak mau sebut semualah. Yang saya sebut satu tadi tu, ya atuk saya lah, Sultan Musa Riauddin, ataupun Raja Muda Musa, lebih dikenali sebagai Raja Muda Musa. Dan beberapa sultan lain sebelum merdeka dan juga selepas merdeka telah disekat dari naik tahta atau telah disuruh turun dari tahta sebab kelakuan dia tak betul. So kalau dah Anwar kata ni, ini titah sultan ni, kalau tak puas hati, pergi cakap dengan sultan. Jangan komplain dengan kerajaan. Hey, siapa yang nasihat sultan? Bukankah yang nasihat sultan ni kerajaan? Bukankah istana negara tu terletak di bawah jabatan Perdana Menteri? Istana negara tu di bawah kementerian mana? Which kementerian? Istana negara di bawah jabatan Perdana Menteri.
Dan semua titah sultan, pengumuman ini, pengumuman puasa lah, pengumuman raya lah, ataupun sultan nak buat ucapan dalam parlimen, atau sultan mungkin nak buat ucapan dalam masjid semasa hari raya misalan, itu semua prepared oleh Jabatan Perdana Menteri. Dia ada pejabat di Istana Negara, tapi pejabat Istana Negara ni dia letak di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan apa yang mereka buat, apa yang mereka nasihat tertakluk kepada arahan Jabatan Perdana Menteri. Bermaknanya Perdana Menteri override Agong. Perdana Menteri boleh bagi tahu Agong buat ini atau buat itu. Agong is not independent. Agong tidak ada kebebasan. Agong tak boleh buat sesuatu keputusan ataupun titah on his own. Agong terlebih dahulu kena minta nasihat kerajaan. Dan kerajaan di sini ialah Jabatan Perdana Menteri. So janganlah kita tertipu dengan propaganda mereka. Oh, ini titah agung. Oh, ini titah sultan. Oh, kita tak boleh buat apa. Kita terpaksa ikut. Porah. Saya tahu sangat. Sebab pak saudara saya dulu agung. Atuk saya dulu agung yang kedua tahun 60 dulu. Saya umur 10. Saya sekolah di Alice Smith. Sekolah Alice Smith tu di belakang Istana Negara. Istana Negara yang dulu. So, saya selalulah duduk main kat Istana Negara dulu. Saya umur 10, tahun 60. Saya duduk main berlari di dalam Istana Negara. Tahun 60 dulu. Saya biasalah duduk dalam Istana Negara sebab atuk saya tu agung. And I know how the system works. Rakyat ni ditipu. Dia orang bohong. Dia kata ini sultan titah. Oh, ini agung titah. Nonsense. Isu-isu agama yang sultan ataupun agung ni ini mengeluarkan titah berdasar kepada nasihat dari mufti. Mufti nasihat. Kalau kita besok puasa atau kita puasa lusa, sultan atau agung umum je. Bahawasanya oleh kerana bulan tidak dilihat malam ini, maka lusa umat Islam start berpuasa. Lusa kita puasa sebab malam ni tak nampak itu. Siapa yang bagi tahu? Mufti lah. Ingat apa? Sultan pandai-pandai dia tengok luar tingkap. Oh, tak ada. Saya tak nampak bulan. Maka kita lusa start puasa. No. Everything comes from Jabatan Agama atau mufti. Dan kalau agung, arahan ataupun, tak salah arahan, nasihat. Datang dari Jabatan Perdana Menteri. Dan perlembagaan katakan, agung akan bertindak based on advice. Berdasar kepada nasihat. Bermaknanya tindakan agung, keputusan agung ni perlu berdasar kepada nasihat. Dia tak boleh agung ni pandai-pandai sendiri bangun tidur pagi ni. Oh, aku nak umum macam ni. Tak boleh. Agung hanya boleh buat sesuatu, mengumumkan sesuatu, membuat satu keputusan berdasar kepada nasihat. Siapa dia nasihat? Ini Tengku Abdul Rahman. Dia dah dedah dulu. Dia kata bukan senang. Ini Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama. Dia kata bukan senang kita nak handle ni, sultan-sultan ni, agung ni. Sebab kerajaan perlu nasihat agung dan sultan apa yang sepatut mereka buat. Tapi nak nasihat ni kena pandai juga. Ada diplomasi. Bermaknanya cara kita nasihat agung atau sultan kena dilihat sebagai nasihat. Kalau tidak, sultan atau agung berasa yang awak perintah, mungkin dia lawan balik. So kita tak boleh buat macam kita ni mengarah sultan atau mengarah agung. Kita kena buat macam kita hanya nasihat. Akhirnya agung atau sultan buat keputusan sendiri. But that's nonsense.
Agung Sultan tak buat keputusan sendiri. Dia buat apa yang dia dinasihati untuk buat. So this is the real thing. Saya ingat sampai masa dia, rakyat Malaysia ni tahu that kita ni ada constitutional monarchy. Baik Sultan, baik Raja Perlis, baik yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, baik Seri Paduka Baginda Agong. Is a constitutional monarchy dan mereka bertindak berdasar kepada nasihat. Dan nasihat agama datang dari mufti, nasihat tentang isu-isu lain termasuk bila puasa, bila raya datang dari kerajaan. Dan kerajaan di sini bermaknanya Jabatan Perdana Menteri, Prime Minister's Office. So, ringkas cerita, Agong bertindak atas apa Perdana Menteri suruh dia bertindak. That's it. Assalamualaikum. Salam sejahtera.